pilihan pertama anda tentunya di Radio Istiqamah Islam Malaysia dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya ucapkan pada semua pendengar setia Radio Istiqamah Islam Malaysia, terutama sekali bagi anda yang sedang memandu ketika ini, yang dalam perjalanan pulang untuk ke rumah anda waktu ini. Bersamakan saya Nur Hati Pardi untuk destinasi edisi 30 November 2011 bersama dengan 4 Muharram 1433 Hijriah. Dan untuk anda waktu ini, saya ucapkan juga terima kasih kepada rakan tugas sebentar tadi, Nik Hasna Ismail. Tengah sama-sama dikongsikan buletin ekonomi dan juga sedikit laporan trafik sebentar tadi untuk membantu anda melancarkan lagi perjalanan anda waktu ini. Dan untuk hari ini kita akan bersama untuk program Destinasi Umar. InsyaAllah Bicara Muamalat akan kembali menemui anda seketika saja lagi bersama dengan tetamu iaitu yang berbahagia Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Doktor ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan hari ini bersempena dengan hijrah, walaupun kita baru memasuki 4 hari ya, bulan hijrah, tarikh hijrah yang baru 1433 Hijriah. Dan hari ini kita nak bercakap juga tentang hijrah, sedikit berkenaan dengan muamalat juga, iaitu hijrah harta. Mungkin sebagai mukadimah pertemuan hari ini, boleh kita kupas sedikit daripada Doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadilah Puan Nur Hayati Pardi selaku yang bertugas pada petang ini, dan seterusnya rakan dan sahabat saya Tuan Haji Nik. Tuan Haji Nik pengarah radio pun ada, Tuan Haji Nik yang sama-sama kita di dalam studio ni pun ada ya. Jadi, dan juga kepada seluruh pendengar Radio IKIM FM yang sudi bersama-sama dengan kita pada petang ini, sama ada sedang membawa kereta, memandu kereta ataupun masih berada di pejabat dan di rumah ya. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, kita hari ini nak sedikit membincangkan persoalan hijrah harta. Sempena kita menyambut tahun baru hijrah 1433 ya. 1433 dan 1433, di mana kita sudah pun meninggalkan baginda Nabi SAW dalam 1420 tahun begitu ya. Jadi demikian jauhnya kita sebenarnya dengan baginda Nabi dari sudut jauhnya tempoh ya, tetapi kita harapkan kita masih lagi berjaya menyematkan kesungguhan untuk mengikuti seluruh sunnah-sunnah Nabi SAW, dan juga apa saja yang telah diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran yang diterangkan secara perinciannya oleh baginda Nabi. Jadi sebagai mukadimah kepada pertemuan kita pada hari ini, suka saya untuk membacakan satu ayat yang saya kira cukup relevan dengan tajuk kita dan juga tajuk hijrah, sebagaimana yang Allah SWT telah pun sebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97 ya, di mana Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sesungguhnya innal ladzina tawaffahumul malaikah, sesungguhnya orang-orang yang telah pun diambil nyawa mereka, dimatikan mereka oleh malaikat dalam keadaan zalimi anfusihim, mereka telah pun menzalimi diri mereka sendiri. Kerana pada ketika itu qalu fima kuntum, iaitu pada waktu berhijrahnya Nabi SAW ke Madinah, mereka tidak ikut ya. Maka ditanyakan kepada mereka, qalu fima kuntum, Allah tanyakan kepada mereka melalui Nabi, di manakah kamu berada pada ketika orang berhijrah? Qalu kunna mustad'afina fil ard, mereka berkata kami semua orang-orang lemah di atas muka bumi ini, tak mampu nak hijrah ya. Qalu, maka Allah minta Rasulullah untuk jawab balik, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, katakan pada mereka, adakah tidak bumi Allah ini sangat luas yang dengan segera patutnya kamu mampu untuk melaksanakan hijrah padanya? Faulaika ma'wahum jahannam, itulah dia orang-orang yang tempat mereka di dalam jahannam. Wasa'at masira, dan sangat buruklah tempat pengakhiran yang seumpama itu. Lalu ayat ini disebutkan oleh para ulama tafsir, antaranya At-Tabari dan Ibnu Kathir. Antara sebab turunnya ayat ini, sebagaimana yang saya berikan sedikit maklumat tadi, iaitulah berkenaan dengan beberapa kelompok
umat Islam pada ketika itu yang tidak mahu berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Mereka membuat pelbagai alasan, antaranya mereka mengatakan mereka lemah. Jadi kita tak nak sebenarnya kita membuat alasan untuk buat perkara baik, kita kata kita lemah. Jadi mustadhafin, kita mengaku kita mustadhafin ya. Jadi ataupun ada sebahagian orang bila nak buat benda kebaikan, dia kata saya ni walaupun orang Islam tapi dah tak mampu, Nabi tu Nabi, mana boleh kita ikut, tak mampu dah kita ikut. Jadi macam-macam menunjukkan excuses yang diberikan ya. Kemudian orang-orang macam ini disebutkan oleh Allah, ada yang bila mana dia tak berhijrah, dia duduk dekat Mekah, dan sebab sebenarnya dia sayangkan harta-harta yang telah pun dikumpul ya. Dan juga mereka telah pun merasakan stabil, comfort zone orang kata ya, berada di tempat yang mereka berada di situ. Lalu akhirnya mereka mati dalam keadaan di situ dan tidak berhijrah. Maka orang-orang seumpama ini Allah SWT mencela mereka kerana mereka dah tahu mereka tanggungjawab obligasi agama untuk mereka meninggalkan negara Mekah untuk membuktikan keimanan kepada Allah dan kepada Rasulullah. Jadi mereka enggan dengan pelbagai alasan. Jadi jelas juga itu disebutkan dalam oleh ulama-ulama tafsir. Juga ada mereka cuba kaitkan ayat ini dengan keadaan orang-orang yang duduk di mana-mana sebuah negara yang tidak boleh dilaksanakan syiar Islam. Azan mungkin tak boleh, pakai menutup aurat tak boleh, solat pun tak boleh, katalah kalau ada maka hendaklah ketika itu orang tu keluar daripada negara tersebut. Kerana disebutkan dalam sebuah dalil, man jama'al musyrik wa sakana ma'ahu fa innahu mithlah. Sesiapa yang duduk bersama orang-orang musyrik dan maka dalam keadaan tadi yang kita sebutkan tak boleh laksanakan pelbagai syiar Islam yang utama, maka dia sebenarnya telah tergolong dalam kumpulan itu. Maka kita tak bolehlah kata negara seumpama itu negara-negara minoriti Islam, tak semestinya. Sebagaimana kita dah pun tahu bahawa di United Kingdom khususnya boleh dilaksanakan ibadah dengan baik, malah ada guru-guru daripada pelbagai negara Arab dan juga negara-negara Asia yang lain yang memanggil guru-guru mereka untuk mengadakan kelas-kelas sunan sittah, belajar bertalaqi, mereka dibenarkan atas nama human rights. Okey. Baik, jadi itu adalah perkaranya. Kemudian kita nak masuk pula takrif hijrah yang disebutkan oleh Allah SWT sini, fatuhajiru fiha. Walaupun sebab nuzul ayat ini, sebab turun ayat ini merujuk kepada kisah tadi, tetapi sebagaimana yang diajar oleh dalam ilmu ulumul Quran, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran bukanlah bergantung kepada sebab-sebab yang khusus spesifik, tapi kepada umum ayat itu. Maka bila mana kita melihat pada umum ayat itu, maka Nabi SAW telah memberikan penjelasan yang berbeza, bukan berbeza, perincian apa maksud hijrah itu. Sebagaimana baginda pernah bersabda, innal hijrata khaslatan. Hijrah itu boleh kita pecah kepada dua bahagian. Antahjuras sayyiat, yang pertama, kamu menjauhkan diri kamu daripada perbuatan-perbuatan yang buruk. Wal ukhra an tuhajira ila Allahi wa rasulih. Yang kedua, kamu berhijrah kepada melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wala tanqati'ul hijrah illa wala tanqati'ul hijrah, dan tidak sekali-kali keperluan untuk berhijrah itu terputus, ma tuqbila taubah, selagi mana taubah boleh diterima. Kemudian disebutkan lagi dalam satu sambungan dia, hatta tanqati'ut taubah. Yang pertama dia kata ma tuqbila taubah, dalam riwayat yang kedua hatta tanqati'ut taubah, sehinggalah taubat itu terputus. Dan kemudian Nabi kata wala tanqati'ut taubah hatta tatlu'u syamsu min magharibiha, dan sesungguhnya taubat itu tidak akan terhalang daripada manusia melakukannya selagi mana belum matahari terbit daripada belah barat. Okey, mana belum kiamat. Sebagaimana juga disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain, inna Allah yaqbalu taubah ma lam yugharghir, sesungguhnya Allah SWT akan terus menerima taubat seseorang kamu. Taubat itu satu bentuk hijrah maknanya Taubat itu satu bentuk hijrah selagi mana belum sampai nyawa mereka dikerongkong. Maknanya dah kira nazak habis lah tu, penghujung nyawa dah. Selagi mana belum sampai penghujung nyawa, selagi itu taubat masih lagi diterima, selagi mana itulah berpeluang untuk berhijrah itu wujud. Baik, kemudian disebutkan lagi oleh Nabi dalam hadis yang lain, hadis yang saya bacakan tadi riwayat Ahmad dan Abu Daud yang bertaraf hasan. Kemudian hadis yang kedua sebagai huraian kepada ayat ini juga, al-mu'min man ammanahu an-nasu ala amwalihim wa anfusihim. Orang mukmin yang baik adalah orang yang orang ramai teraman rasa dengan kewujudan dia, daripada harta dia, dan juga wa anfusihim, daripada diri dia. Sebab ada setengah orang bila dia ada dalam sebuah kampung, huru-hara kampung,
Jadi ada setengah orang, dia datang dari sebuah kampung, maka kampung itu menjadi semakin meriah, menjadi semakin banyak ilmunya. Kita nak yang jadi orang yang pertama, yang kedua. Yang pertama tadi itu wujud, yang wujud. Dan kemudian Nabi kata lagi, wal muhajir man hajar al khataya wal dhunub. Dan sesungguhnya orang yang berhijrah itu ciri mereka adalah man hajar al khataya, orang yang meninggalkan al khataya, iaitulah perbuatan-perbuatan dosa, wal dhunub. Dhunub pun dosa juga. Dhunub itu asal perkataan dia dhanbun, yang mana dia suruh literalnya, ada para ulama yang mengatakan dia bahasa seolah-olah dia erti dia adalah ekor. Jadi ekor ni mencirikan sebagai sebuah satu ciri binatang. Jadi dia telah pun dirujukkan, dinamakan sebagai satu perkara yang kita namakan sebagai kehinaan. Macam ada orang ada ekor, mana ada orang ada ekor? Ekor ni binatang saja. Jadi bila mana kita namakan kau ni macam binatang, maknanya satu kehinaan. Sebab itulah Allah SWT selalu cuba relatekan, Allah SWT mengkaitkan kehinaan dengan binatang, sebagaimana yang Allah juga sebutkan dalam ayat yang lain, di mana Allah kata kamu telah pun diberikan hati, telah diberikan mata, telah diberikan telinga. Kemudian Allah SWT kata, adakah kamu tidak dapat memahami, tidak mendengar, tidak melihat? Kemudian Allah SWT terus menyebutkan bahawa ulaika kal an'am bal hum adall. Allah kata orang yang begitu, yang ada mata, ada telinga, ada hati, tapi tidak dapat menggunakan semua panca indera, semua nikmat Allah itu untuk memahami tanggungjawab di atas muka dunia ini, maka mereka itu adalah seperti binatang ternak. Bal hum adall, Allah kata bahkan mereka itu lebih buruk daripada binatang ternak. Lalu kita jelas daripada ayat ini bahawa memang dhunub itu literally meaning itulah seumpama binatang. Sebab itulah dhunub ini benda yang orang malu. Sebab itu kita kena potong ekor-ekor dosa ini yang sentiasa mengikut kita dan akan menyelewengkan kita. Nauzubillah. Ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah, yang mana hadis ini juga disahkan oleh Al-Haythami sebagai hadis yang hasan pada sanadnya. Baik, kemudian ada satu lagi dia sebutkan maksud hijrah yang kita nak pada tahun baru ini, al-muhajir ma nahallahu anhu. Orang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa saja yang Allah SWT larang dilakukan. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah, untuk kita hidup atas dunia ini, untuk kita jaga tubuh kita pun, fitrahnya kita ada benda yang kita boleh makan, ada benda yang kita jangan makan. Jadi kalau kita tak tahu, kita main lanyak je, orang kata semua benda kita nak makan, benda manis pun kita makan, benda masin pun kita makan, benda banyak minyak pun kita sumbat juga, maka cepatlah datang penyakitnya. Kan zaman sekarang ni pula campur pula dengan makanan yang ada kimia lah, ada emulsifier lah, ada MSG lah, ada macam-macam jenis kimia, menjadikan orang muda pun macam-macam sakit ada. Jangan pelik dah, orang muda ada gout, ada orang muda ada mati kerana sakit jantung pun ada. Jadi jangan pelik lah kerana makanan-makanan ni bila tak ada pantang, maka yang masalah itu akan timbul. Sebab tu doktor ada beri ubat, jangan makan, ada beritahu ini kena makan. Yang kena makan tu pula selalunya pahit, selalunya tak berapa sedap. Kalau sedap tak jadi ubat namanya. Jadi begitulah keadaan hidup kita ini hari ini. Kita mesti tak boleh kita terpaksa juga kena belajar mana yang dinamakan dosa itu dan mana yang dinamakan tidak berdosa itu. Jadi dengan umur yang kita ada hari ini, kita perlu berhijrah, tapi sebelum berhijrah kita kena buat due diligence, orang kata, ataupun dalam bahasa bank ni feasibility study. Kajian-kajian kebolehaksanaan, ataupun pun kena buat riki dulu. Macam ada orang nak buat camp motivasi, nak buat dalam hutan, maka facilitator kena masuk dulu riki, takut tempat-tempat yang bahaya, ada boleh jatuh langgau dan seumpamanya. Maka kita juga kena riki bagaimana cara nak berhijrah, sebagaimana Nabi telah tunjukkan cara untuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah, penuh dengan strategi, penuh dengan perancangan. Kalau tak ada perancangan, you are fail. Macam mana yang motivator selalu kata, gagal merancang adalah satu jalan untuk gagal. Jadi oleh kerana itu, antara perancangan untuk berhijrah, kena belajar mana yang Allah redha, mana yang Allah tidak redha. Bila keadaan itu, barulah kita boleh tinggalkan apa yang Allah SWT larang. Maka dalam banyak-banyak yang kita bincang, sebab kita punya topik ini bicara muamalat, lalu apa saja melibatkan harta hari ini yang kita rasa berat untuk tinggalkan kerana keuntungan yang boleh kita dapat daripadanya mungkin, ataupun kerjaya kita hari ini yang kita sebenarnya dapat bulanan begitu baik sekali gajinya, tapi kita sedar atau tidak, adakah ia menyumbang kepada kemusnahan iman kita ataupun kepada kemurkaan Allah?
Adakah masih ingin kita berada dalam kerjaya tersebut? Ataupun apa saja income yang kita dapat hari ini, kita kena hijrah tuan-tuan. Walaupun pahit, kerana Nabi SAW nak tinggal ke tempat tanah lahirnya. Dan juga begitu juga para sahabat, susah. Terutamanya orang Arab ni, asabiyatul qaumiyah itu, iaitulah kecintaan kepada negara itu lebih daripada orang lain. Kita orang Malaysia ni, malah kita bangsa Melayu, kita sayang bangsa Melayu. Tapi tak adalah berapa kita ni begitu kukuh dalam hati kita. Dan bahasa Melayu tu begitu hebat macam orang Arab tau. Sebab tu kita selalu juga cakap orang putih. Dan kadang-kadang orang Melayu ni kita cakap orang putih tu lebih kita rasa seronok kan. Itu menunjukkan kita natural kita orang Melayu ni, dia tak berapa sangat asabiyatul qaum itu, qaumiyah itu kuat sangat macam orang Arab. Orang Arab jangan, kalau yang dulunya lagilah begitu kuat. Maka tempat tanah lahir, tempat tumpah darah mereka itu lebih mereka kasihi, tapi mereka sanggup juga tinggalkan. Ini satu kesusahan yang amat sangat. Maka Allah menjanjikan bagi orang yang sudi, yang mampu untuk tinggalkan juga ini. Allah kata dalam Quran, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fihi mugharaman katsira. Iaitulah sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah, yajid fihi, akan dapat pada jalan tersebut mugharaman katsira. Apa maksud mugharaman yang banyak? Mugharaman itu para ulama tafsir kata ada dua. Satu, Allah akan berikan keselamatan. Yang kedua, Allah akan berikan rezeki. Jadi kerana apa? Kerana kebanyakan yang tak mau berhijrah di zaman Nabi dulu, kerana mereka rasa mereka tak selamat. Mereka tak selamat kerana negara masa itu belum stabil. So kalau mereka keluar satu negara yang baru, maka tak stabil. Kehidupan mereka, keselamatan mereka, perlindungan mereka bagaimana tidak ada jaminan. Yang kedua, mereka risau rezeki mereka. Macam nak mula balik daripada bawah, nak tinggal mana kita larat bawa banyak ni. Kita bukan ada kontainer zaman tu ya. Ada unta, tak semua ada unta sebab unta itu terlampau mahal. Maka oleh kerana itu mereka risau dua perkara ini. Maka Allah menjamin dua ini. Dan nak jamin dua ini, kita nak kena ada iman yang kuat. Macam kalau lah kata, walaupun takkan berlaku lah, katalah iman tu maksud dia kalau kita berada di atas suatu bangunan, kita tak boleh nampak bawah. Tak boleh nampak bawah. Tapi katalah ada satu arahan daripada orang yang sangat kita yakin, kita terjun. Percayalah dekat aku. Aku tak nampak kat bawah ni. Tak apa, terjun. Percayalah dekat aku. Jadi kita nak terjun ke tak terjun? Kita tak nampak ni kat bawah ni. Tapi kalau itulah yang maknanya iman kita dengan Allah. Maka Allah kata berhijrah. Walaupun kita tak perasan ni kat depan ni macam mana lagi ni. Walaupun Nabi dah suruh buat strategi, tapi walau bagaimanapun dah berada dekat sana nanti, Nabi pun tak tahu lagi. Nabi sampai sana tak tahu nak duduk rumah mana pun. Sebab itulah ada kenderaan Abu Ayyub Al-Ansari bawa ke rumah dia kan. Sebab Nabi pun tak plan kat mana nak duduk. Nabi plan sampai sahaja. Kemudian adalah Nabi buat masjid, kemudian Nabi nak tidur mana, tidak ada detailsnya. So jadi inilah dia. Kalau dia terjun juga, tengok-tengok rupanya dia yakin betul dia itulah ada air, maka dia selamat mungkin. Jadi itulah yang kita nak sebutkan. Kemudian sebagai motivasi juga kepada orang yang dah berazam. Berazam ni bukan cadang, calang. Dia kena ada plan. Tapi dia tak sempat nak berhijrah. Dia dah plan nak keluar daripada kerja dia yang tak elok ni. Dia dah plan nak berhenti daripada bisnes dia yang tak elok ni. Tapi dia perlukan masa sikit. Sebab kalau dia berhenti dah strictly, tak ada benda nak makan pula mungkin. Ataupun akan ada banyak hutang-hutang dia yang tak mampu bayar. Maka dia dah plan sikit-sikit apa nak buat. Maka pada ketika itu dia mati, katalah. Macam mana keadaan dia? Maka Allah memberikan jaminan, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Sesiapa yang dah pun keluar daripada rumah dia, dah buat plan, dah sedang hantar resume sebagai contoh, dah nak stop, dah ada fikir dah, kemudian muhajiran nak pergi kepada jalan Allah dan Rasulnya, kemudian thumma yudrikumul maut, kemudian dia disapa oleh kematian, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka ganjaran dia telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya kira itulah sebagai mukadimah kita untuk perbincangan hijrah harta yang perlu untuk kita lakukan walau kita terpaksa mengorbankan apa yang kita namakan tadi sebagai perasaan harta kita sendiri. Kita pernah cerita pasal korban harta dan korban, maka kita boleh relatekan antara keduanya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dapatkan mukadimah berkenaan dengan tajuk hari ini, hijrah harta. Dan waktu ini sama-sama kita nak juga kongsikan dengan pendengar-pendengar persoalan mereka di talian di 0365051500, juga di Facebook IKIM FM. Boleh anda letakkan komentar anda di sana untuk sama-sama tanyakan soalan kepada Yang Bahagia Doktor. Juga tidak ketinggalan di SMS kita di IKIM, jarakkan persoalan anda dan hantar ke 39111. Dan waktu ini telefon berada di talian rakan-rakan pendengar kita. Sama-sama kita dengarkan soalan mereka. Kita ke pemanggil pertama waktu ini. Assalamualaikum. Ya, siapa di sana?
Saya Nur Atika. Ya, Puan Nur Atika, silakan. Saya nak bertanya, dalam usul untuk hijrah harta ni, kerana saya telah terbaca dalam surat berkeliling yang dikeluarkan daripada Majlis Ulama Negeri Selangor yang bertarikh Mei 2011, mengatakan AFP itu haram. Jadi kita nak sumbangkan duit ni, sebab saya difahamkan duit dividen apa semua ni kena digunakan untuk perkara-perkara kegunaan publik, contohnya macam hadas awam, jalan raya semua tu. Jadi boleh tak Ustaz terangkan lebih lanjut apakah lagi perkara-perkara yang boleh disumbangkan duit tu? Terima kasih atas soalan, insyaAllah akan dijawab oleh Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waktu ini kita kumpulkan persoalan rakan-rakan pendengar kita di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Saya Puan Ani daripada Kelang. Puan Uni ya? Ani. Puan Ani. Silakan Puan Ani soalannya. Saya nak tanya Ustaz dengan lebih jelas. Sebab hari tu saya tak pasti tentang ASB. Lepas tu ada pemanggil pula, dia kata dia dah tutup akaun ASB. Tu nak tukar kedudukan dia macam mana tu? Sebab saya pun ada akaun ASB kat ni. Okey, insyaAllah. InsyaAllah, terima kasih atas soalan. Dan kita ke pemanggil seterusnya satu lagi, insyaAllah, untuk sama-sama kita kongsikan waktu ini, Doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Saya di sana. Siti dari Johor Bahru. Ya, Puan Siti, silakan. Ustaz, suami saya dia ada buat bisnes barang antik. Jadi kalau kita tengok barang antik ni, kadang-kadang beli dengan harga yang murah, kadang-kadang barang simpanan lama. Jadi bila dia jual, harga tu melambung tau, sebab dia dah lama disimpan. Jadi macam mana, adakah dia tergolong riba ke? Sebab kadang-kadang benda tu murah, tapi bila dah lama disimpan, bila dijual dia jadi mahal. Macam mana status dia? Terima kasih atas soalan, insyaAllah akan dijawab oleh Doktor. Assalamualaikum. Mungkin Doktor boleh kita sama-sama kongsikan jawapannya. Baik, jadi soalan yang pertama daripada Puan Atika dan Puan Ani daripada Kelang, yang kedua tadi lebih kurang samalah ya. Dua-duanya berkait dengan ASP. Okey. Baik, jadi sebagaimana yang Puan Atika sebut tadi, telah pun terbaca perkeliling daripada Jabatan Mufti Selangor ya, tentang status hukum ASB ini, maka saya kira kalau Puan Atika meyakini fatwa itu dan merasakan ia adalah yang terbaik, maka pada ketika itu umat Islam ini kita disuruh oleh Allah SWT dan Rasulnya untuk beramal dengan apa yang paling kita yakin ya. Yang paling kita yakin. Sebab itulah kalau kita solat pun, kalau kita dalam musafir, kita tak pasti manakah dia ada arah kiblat. Ya, dan kemudian kita pun buatlah apa-apa yang kita ada ilmu, dia tengok bayang-bayang ke, tengok matahari ke, tengok kompas ke kalau ada, ya, kemudian kita menghadap ke satu arah dan orang lain tak yakin dengan apa yang kita buat. Orang lain mungkin yakin dengan arah B. Maka pada ketika itu masing-masing sebenarnya wajib untuk menuruti keyakinan mereka. Okey. Jadi oleh kerana itu, bila Puan Atika kata tadi, katalah yakin dengan apa yang diputuskan oleh Majlis Fatwa Selangor, maka pada ketika itu memang perlulah semua dikeluarkan dan kemudian apa-apa dividen itu disedekahkan bagaimana yang telah diputuskan oleh Majlis Fatwa Antarabangsa, Majlis Fiqh Antarabangsa dan juga oleh Majlis Fatwa Eropah. Kedua-duanya telah membuat keputusan yang sama, iaitu duit-duit yang tidak bersih diserahkan kepada fakir dan miskin. Bukan atas dasar kita memberikan sedekah, sebab kita sedekah benda halal saja, tapi atas alasan kita menchannelkan, bahasa Melayu apa ya, menyalurkan wang yang kita tak boleh terima, yang tak bersih ke atas kita, yang kita yakin tidak bersih, kepada orang yang layak menerima. Kenapa orang fakir miskin layak menerima? Sebab orang fakir miskin memang sentiasa layak menerima daripada pihak kerajaan. Okey, so jadi seolah-olahnya duit itu sekarang ni hak milik dia. Bila hak milik kat atas kita itu tak sah, maka dia automatik jadi kepada milik pemerintah. Maka pemerintah itu memang tanggungjawab dia adalah menjaga yang paling utama fakir miskin. Maka kita pun terus channel kepada fakir miskin on behalf of pemerintah. Maka pada ketika itu selesai masalah. Jadi ditanyakan tadi bagaimana dengan wujuhul khair. Disebutkan juga pandangan yang ketiga, wujuhul khair, disalurkan kepada benda-benda yang bawa kebaikan di maslahatil amah, kepada masalah kepentingan awam. Buat jalan raya, buat apa-apalah yang kemaslahatan awam. Semua itu juga dibenarkan di dalam Islam menurut fatwa yang telah dikeluarkan. Jadi samalah juga jawapan ini kepada Puan Ani daripada Kelang tadi ya. Baik, jadi soalan yang ketiga, bisnes antik, jualannya beli barang murah, ialah barang antik dulu-dulu mungkin kita simpan pun boleh jadi tahan lama juga ya. Kemudian kita jual balik, jual melambung harganya. Adakah
dibenarkan adakah riba? Tidak ada riba di situ ya. Jadi sebagaimana yang selalu kita tegaskan bahawa penetapan harga barang dan keuntungan di dalam Islam sangat fleksibel ya. Jadi dalam Islam telah pun kita sebutkan dahulu, ada hadis riwayat Abu Daud bagaimana Nabi berikan 1 dinar emas untuk sahabat ni pergi pasar beli 1 ekor kambing. 1 ekor kambing pada ketika itu memang harga dia 1 dinar emas, iaitu lebih kurang sekarang ni dalam RM800 atau RM700. Kemudian dalam perjalanan sahabat ni dia pandai bargain, maka dia beli dengan harga setengah dinar 1 ekor. Sedinar dia dapat 2 ekor. Bila dapat 2 ekor, dia terfikir bahawa Nabi suruh dia beli 1 ekor. Maka dia jual 1 ekor itu. 1 ekor dia pegang, 1 ekor dia jual dengan harga pasaran 1 dinar. Maka balik jumpa Nabi, Nabi mendoakannya dengan keberkatan dan Nabi memujinya. Ini bermakna sahabat tadi ni telah pun beli dengan harga setengah dinar, jual 1 dinar. Berapa persen keuntungan? 100% keuntungan. Inilah yang telah ditegaskan oleh Allah. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Tak boleh kamu maknanya makan harta sesama kamu dengan batil, kecuali yang tak batilnya kamu berniaga dengan ada keredaan dari pihak yang kedua, pihak pembeli. Yang dalam bahasa Inggeris kita kata willing buyer, willing seller, win-win situation. Saya beri anda duit, anda beri saya barang. Puas hati dua-dua. Okey, bila dah puas hati dua-dua, Nabi pun kata innamal bai'u an taradin. Sesungguhnya jual beli itu mestilah dengan adanya wujudnya taradi. Dan taradi itu boleh berubah mengikut keadaan. Dan taradi yang harga ni pula berubah juga bila ada saja keredaan tentang harga yang ditetapkan oleh mana-mana pihak penjual. Katalah penjual bisnes antik kata dia letak harga tu banding harga dia beli RM1 kata contohnya, tapi dia zaman dulu inflasi belum teruk mungkin kata dia jual sekarang ni dengan harga RM1,000. Boleh tak? Boleh. Tak ada apa-apa masalah. Bagaimana kalau kita kata harga dia sangat membebankan? Tak boleh. Membebankan dia, lalu dikata harganya kerana sangat membebankan, lalu ia telah pun menjadi haram, makan harta secara batil. Boleh tak? Tak boleh. Sebab membebankan itu apa buktinya? Membebankan ini bukan illah untuk menjadikan haram yang sesuai. Tak sesuai. Kerana membebankan adalah hikmah. Ini kena faham pengajian usul fiqh sedikit. Membebankan dari satu pihak dengan satu pihak yang lain sama tak? Kalau ada seorang yang agak sederhana kehidupannya, kalau dia beli satu barang, dia beli 1 kilo rambutan dengan harga RM20, dia rasa beban betul lah RM20 ni. Tapi dia beli juga. Ada orang kedua, orang kaya, dia beli dengan RM20, dia tak rasa langsung beban. So jadi haram ke tak haram beli ni? Kan confused kan? Sebab itulah dalam Islam apa yang kita namakan al-illah, yang ta'rif dia al-wasfun mundabitun, iaitulah satu sifat yang standard bagi semua orang. Kalau zalim tak standard, dia kata enggak zalim. Ada yang standard, standardnya kita cerita sekejap lagi. Yang tak standard macam tadi, rasa dizalimi, rasa terbeban. Seorang boleh rasa lain, satu orang boleh rasa lain. Oleh kerana itu tak boleh. Maka sebab itulah bagaimana dalam Islam elah adanya rasa terbeban ataupun tak sahnya jual beli itu, ataupun kita kata tak sahnya harga itu, iaitulah bila mana ada penipuan. Penipuan standard, semua orang sama kena tipu. Sebenarnya barang ni barang curi ataupun barang ni ada aib, saya kata tak ada aib. Sama tak kalau saya jual barang begitu, saya cakap pada Nuhaiti begitu, saya jual pada Tuan Haji Nik pun begitu, saya jual pada Encik Kamal pun begitu, saya Encik Nasir pun begitu. Sama tak? Semua kena tipu kan? Semua kena tipu standard. Jadi itu barulah haram. Maka sebab itulah, kalau selagi mana pembeli itu setuju, maka dia tidak haram. Walaupun harga itu mahal, tapi dengan syarat tidak ada unsur penipuan. Kata contoh yang biasa sebut Rabnon, yang jadi haram. Rabnon ni contoh pelancong asing datang Malaysia naik teksi. Dia tanya pemandu teksi, berapa harga? Yang pemandu teksi kata $10 only. This is normal rate, dia kata. Harga biasa. Padahal RM10. Tapi dia kata $10. Bagi $10 dengan RM10 sama lah, jauh. Tetapi dia kata $10. Maka ketika itu pelancong tu pun sampai diingatkan normal rate, betul-betul normal, rupanya ditipu. Itu barulah haram dan itu barulah makan harta batil. Itu namanya ghabnun mustarsil. Yang ini dalam kes ini, kalau tidak ada penipuan, tidak ada kata semua tempat ni kalau kau cari dalam bandar ni semua harga dia RM2,000 ni, tiba-tiba ada yang bukan RM2,000, barulah kita kata haram. Allah a'lam. Dan kita terus saja ke pendengar-pendengar kita yang telah lama menunggu waktu ini untuk sama-sama bertanyakan soalan kepada bahagia Dr. Zahrudin waktu ini. Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam. Ya, siapa sana? Zul. Ya, Encik Zul, silakan.
Saya nak tanya soalan tentang pelaburan emas. Pelaburan ni dia pelaburan yang di sebuah syarikat di luar negara lah. Dia syarikat pelombongan emas sebenarnya. Syarikat ni dia ada beberapa lot. Kemudian kita beli lot tu, kemudian bulan-bulan kita akan dapat dia punya dividen dia lah. Dividen dia bagi 10% daripada harga emas masa lah. Kalau harga emas masa tu tinggi, maknanya tinggilah dia punya dividen dia. Dalam konteks pelaburan mematuhi syariah ke tak ke, itu saya tak pastilah. Okay. Saya nak tanya kepada Ustaz Zahrudin lah. InsyaAllah akan dijawabkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia. Dan soalan seterusnya daripada pendengar kita waktu ini talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya Ustaz, apa nama saya, ada satu masalah ni dengan kerja saya, bekerja construction. So saya dah lama bekerja ni. So baru saya tahu sekarang ni company saya tu dia nak dapatkan projek tu, dia kena ada bayar bawah manager. Jadi saya yang mengerjakan projek tersebut. So dalam keadaan tu, so satu lagi masalah, saya ada dapat projek baru. Projek ni yang saya punya sendirilah. Saya punya projek tu saya minta orang buatkan kerja tu, tapi saya markup daripada harga yang orang tu let's say orang tu letak RM10,000, saya markup RM30,000. So RM20,000 tu saya tolak dengan barang saya, dengan saya punya sendiri. Tapi yang bayar tu orang Bangkok tu lah. Itu sajalah. Terima kasih atas soalan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin boleh kita jawabkan dulu dua soalan ini. Baik, soalan daripada Encik Zul tentang pelaburan emas. Sekali lagi sekadar untuk mengingatkan bahawa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan Majlis Fatwa Kebangsaan telah pun mengeluarkan garis panduan semua jenis pelaburan-pelaburan emas, ya. Lalu perlulah dirujuk untuk memastikan, saya kira itu adalah jalan yang paling baik untuk kita faham. Tapi bagi nak cuba juga untuk kita jawabkan bagi Encik Zul ni, ada pelaburan emas syarikat luar negara, ada lombong emas sendiri. Jadi ini semua saya risau, ini semuanya ada tanda-tanda scam ni, Jadi ada setengah orang dia berkata dia lombong minyak, ada setengah dia kata lombong emas, tapi entah betul entah tidak kita pun tak tahu, dia luar negara. So kita sangat bimbang. Ini adalah ciri-ciri scam pelaburan-pelaburan cepat kaya yang diminta duit kita, beli lot, kononnya beli lot emas, kemudian dia dapat duit daripada orang lain, dia akan bayar 10% pada kita setiap bulan, katanya pada harga semasa emas. Jadi ini adalah semua taktik-taktik yang biasa kita dengar. So jadi saya harap Encik Zul dapat lebih berhati-hati. Kalau boleh telefon syarikat ni, dapatkan nombor license dia govern di bawah akta syarikat mana di negara mana, ya. Dan kemudian call dia punya office. Kalau boleh lagi tengok dia punya internet. Kalau boleh lagi pergi ziarah lombong dia tu. Pasti tak ada punya lah biasanya, cakap je ada. Tapi kalau kata boleh lah, then ketika itu barulah kita boleh bincang seterusnya. Jadi itu yang pertama, stage yang pertama dalam apa juga pelaburan yang melalui internet khususnya, itu yang pertama perlu kita laksanakan untuk mengelakkan apa yang kita namakan element of gharar, uncertainty dalam Islam, ya. Kemudian lepas tu bolehlah kita bincang. Kalau betul-betul ada, kemudian dia kata dia bayar 10% setiap bulan, maka pada ketika itu nak kena faham pula, adakah yang kita beli lot yang mewakili emas tu boleh kita claim secara at once? Boleh kita kata hari ni aku nak ambil emas aku nak pergi kedai kau, boleh? Kalau dia kata tak boleh, ni semua atas kertas je, maka ketika itu ia adalah riba ketika itu, Wallahu alam. Kemudian soalan yang keseluruhnya ada tadi penyoal yang tidak memberi namanya, kerja di sebuah syarikat, kemudian syarikat itu dapat kontrak dengan diketahui melalui rasuah, maka apa yang patut kita lakukan? Kalau tanya saya, yang patut kita lakukan report kepada SPRM. Itu yang pertama yang saya nak beritahu. Yang saya dah tulis satu artikel dan saya dah tulis dalam buku bahawa
ketidaksediaan kita untuk melaporkan perkara-perkara curang, curang di dalam syarikat ini, curang lah ni, curang bukan rumah tangga je, satu kecurangan dan salah laku dalam sebuah syarikat, inilah yang menyebabkan ia satu virus yang berkembang biak. Kan dia tak ada orang, semua orang takut ini, takut itu. Lalu sebab itulah disebutkan oleh dalam satu hadis, apa nama itu, disebutkan dari riwayat Imam Ahmad, Idza tahabu an taqulu li zalim ya zalim, apabila kamu bimbang, kamu takut nak berkata pada orang zalim, wahai zalim, ataupun nak ambil tindakan, faqad tuwaddi'a minha, maka ucaplah selamat tinggal kepada kebenaran selepas ini. Maka kebenaran akan hilang, kezaliman dan kebatilan akan mengambil tempat di atas muka bumi ini. Maka ketika itu kita tak boleh sebenarnya. Maka itu yang pertama. Yang keduanya, kerja dia macam mana? Kerja dia bayar gaji untuk kerja. Kerja dia buat pada ketika itu, hukum dia harus. Tapi bagaimana kalau dia tahu tu dia kena report. Dan adakah dia bekerja sama, bersubahat? Dia kata bersubahat ni, kita nak kata ni susah sikit lah. Sebab kalau dia dah buat kerja ni lama, lepas dah nak habis tu baru dia tahu, maka dia tidak bertanggungjawab. Itu pun bukan bidang kerja dia. Bidang kerja dia hanya mungkin sebagai arkitek untuk menyiapkan pembinaan tersebut. Maka dia buat kerja yang halal. Orang atas yang buat yang haram itu di luar kuasa dia, dan dia tidak mengetahui, dia tak ada masalah. Tapi kalau dia mengetahui, dia patut buat sesuatu, sama ada menasihati terlebih dahulu. Tapi pastinya bos dia akan kata, kalau kita tak buat benda ni, you pun tak ada kerja kat sini, kita akan tutup kedai sebagainya. Jadi kalau semua orang cakap begitu, sebab itulah rasuah masih lagi berkembang biak, kerana semua orang buat alasan tu. Inilah dia orang-orang yang disebutkan oleh Allah tadi, kunna mustadhafina fil ard, kami ni orang lemah. Kalau kami tak bagi rasuah, kami tak akan adalah bisnes bagi syarikat kami, maka kami akan terus terpaksa tutup kedai. Tak yakin dengan nikmat, tak yakin dengan rezeki Allah bagi orang yang bertakwa. Hanya menggantungkan ayat 1000 dinar dekat dinding, tapi tak mengamalkannya. Pada ayat 1000 dinar itu menyebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya barang siapa yang sentiasa bertakwa pada Allah, lalu Allah akan jadikannya jalan keluar dan juga memberikan rezeki daripada sumber yang dia tidak sangka-sangka, ya, dan kena sangka baik dengan Allah SWT. Maka oleh kerana itu selalu kita sebutkan, orang yang mengejar dunia, dia akan kelaparan mengejar dan dia tidak akan puas, dan Allah SWT akan biarkan dia akan rasa tidak cukup. Dan orang yang tidak mengejar dunia, dunia akan mengejar dia. Maka pada ketika itu dia akan rasa cukup dengan yang sedikit, tetapi dia masih lagi perlu berhati-hati, kerana dunia yang mengejarnya itu akan mampu menjadikan dia terlupa dan akhirnya jatuh juga. Na'udzubillah. Baik, kemudian yang seterusnya punya pekerjaan sendiri, dan kemudian subkon. Kita namakan subkon. Dapat satu projek, saya tak larang nak buat, kita subkon kat orang, ambil komisen. Komisen tu dalam bentuk naikkan harga. Jadi saya beritahu kepada Puan Noeti sebagai big boss, saya boleh buat kerja ni, harga dia RM40,000, padahal saya boleh subkon kepada orang ketiga dengan harga RM30,000, saya ambil RM10,000 atas angin, kata kan. Dari sudut hukum syariah sebenarnya ia tidak mempunyai banyak masalah. Kalau kita memang, itu namanya kalau dalam Islam al-istisna' al-mawazi, nama dia, iaitulah dalam bahasa Inggeris parallel istisna', parallel manufacturing contracts. So saya ambil pada A, saya pun beri pada B. Boleh juga jadi macam broker, lebih kurang sama saja, ya. Cuma bezanya saya ikat kontrak dengan A, kemudian saya pun suruh orang B boleh buatkan, ia dibenarkan, kecuali kalau ada unsur penipuan. Penipuan tu contohnya, kontrak itu khas untuk Bumi Putra, khas untuk Bumi Putra. So tiba-tiba kita pun sebagai Putra masuk, kemudian kita beri kepada non Bumi Putra. Akhirnya semuanya bocor. Yang nak kayakan Bumi Putra tak kaya-kaya, memiliki share Bumi Putra masih lagi rendah, tak capai apa yang dihasratkan oleh kerajaan. Sebab apa? Sebanyak sangat orang gunakan cara mudah, dan akhirnya orang Bumi Putra ini terus tidak ada skill kerana tidak pernah tercabar untuk melakukan kerja baru. Mereka duduk dalam comfort zone, ambil komisen. Itu jangan dibuat. Wallahualam. Itu je. Dan waktu ini kita nak sama-sama raikan juga rakan di SMS. Saat ini telah mengatakan SMS untuk kita, Doktor, daripada Encik Muhammad Fakri. Dia kata ini berkaitan juga dengan kontraktor tadi, ya. Dia kata jika ada kontraktor yang datang untuk belanja makan, tapi biasanya dia akan belanja ramai-ramai staff di bawah saya, bukan saya. Jadi bagaimana tu sebenarnya tu? Jadi kontraktor belanja makan ni telah menjadi satu fenomena yang sangat-sangat biasa lah, ya. Tetapi apa yang menjadi kebiasaan tak semestinya menjadi keharusan, ya. Sebagaimana yang kita dah bincangkan dahulu, adanya adat fasidah,
adat yang salah dan adat yang sahihah, adat yang betul. Maka dalam konteks ini, kalau ada hukum asalnya disebutkan oleh Nabi SAW yang telah pun kita selalu sebutkan, iaitulah man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dhalika fahuwa ghulul, atau kama qala, artinya apa-apa saja pekerja yang kami telah pun memberikan kerjanya dengan gaji yang khusus, kerja yang khusus, apa yang diambil selepas itu adalah ghulul. Maka belanja oleh kontraktor ini adalah gaji yang bukan gaji, ganjaran yang bukan ganjaran, ya. Maka pada ketika itu dia ada syubhah-syubhah, dia ada elemen-elemen keraguan, ya, sama ada dia wang hulul ataupun tidak hulul. Khususnya kalau diberikan itu untuk meningkatkan kredibiliti kontraktor ini, supaya orang ingat dia selalu bagi, maka nanti perangai ini akan dikongsi dengan kontraktor lain. Maka semua berlawan-lawan untuk belanja lebih besar, lebih hebat, lebih besar, lebih hebat. Maka habislah ekonomi kita sesedari, ya, tuan-tuan dan puan-puan, kerana semuanya akan menghulurkan rasuah. Siapa pandai lagi banyak beri rasuah, dia akan lebih cepat mendapat kontrak. Maka hilanglah orang-orang yang pandai, orang yang bijak, yang punya skill, yang tak mau beri rasuah, tertinggal. Akhirnya orang yang tak pandai naik, dapat kontrak, buat bangunan roboh, buat jalan raya retak. Maka oleh kerana itu kita kata jangan terlibat, ya. Keberkatan tu yang penting. Betul, Orang betul. tu betulkan yang biasakan yang betul, ya. Itu dia. Dan mungkin juga di waktu-waktu terakhir ni mungkin nak tanyakan soalan juga pada yang bagi doktor waktu ini, ya, nak tanya. Sebenarnya kalau katakan hijrah harta ini, tadi doktor pun dah nyatakan tentang bagaimana kita perlu untuk bersihkan harta, ya, penghijrahan kepada yang lebih baik lagi. Dan mungkin di tahun baru ini juga ramai di kalangan kita berazam untuk hijrah, pergerakan harta tu. Maknanya dalam institusi kekeluargaan atau sebagainya, nak peningkatan kepada yang lebih baik lagi hartanya, dari segi jumlahnya, ya. Mungkin kalau dulu gaji cuma 1,000, naklah kalau tak boleh tahun ni dapat 1,500 ke bagaimana. Dan mungkin cara terbaik untuk kita berazam dalam kita membentuk suatu hijrah harta ini sebenarnya. Baik. Jadi untuk hijrah harta dalam Islam ni, Islam sangat-sangat menggalakkan kita bekerja keras sampai kita mampu bayar zakat 2.5% setiap tahun. Okey. Jadi oleh kerana itu Islam hanya mengiktiraf kerja-kerja pembangunan yang pembangunan diri. Jadi kalaulah kita gaji 1,000 tahun ini, kita nak menaikkan kepada 1,500, income lah, bukan gaji, ya. Sebab gaji mungkin dia skill, dia tak naik lebih daripada waktunya, ya. So, jadi pada ketika itu apa yang kita buat, kita tambahkan skill kita. Jadi kita kena hijrah daripada berada dalam konteks biasa, sebab macam ada sebahagian pekerja-pekerja sama ada di sektor awam atau di sektor swasta, bila mana majikan mereka tak berikan kerja, mereka pun duduk relax, duduk main Facebook, flash Facebook, masukkan gambar dia, tengok apa orang like dia dan sebagainya, tanpa ada keinginan untuk membaca, buka internet, cari Google, baca apa-apa yang boleh meningkatkan kredibiliti, meningkatkan ilmu dia. Maka dia tak faham bahawa dengan peningkatan ilmu itu, maka kerja dia akan menjadi lebih lancar. Mungkin komunikasi dia dikatakan lemah, maka komunikasi dia boleh dimantapkan. Maka ini semuanya akan memberikan kesan kepada pembangunan ekonomi secara umum, dan juga kepada pembangunan ekonomi diri dia, dan peluang dia untuk dilihat menarik pada pandangan majikan-majikan lain, yang akan menjadi attraction untuk dia dapat satu kerja yang lebih baik mungkin, ataupun boleh membuka ruang baru. Macam sebagai contohnya, ada ramai juga di antara rakan-rakan saya yang mereka ni belajar syariah dulu di universiti, tapi menjadi tanggungjawab mereka sebagai mungkin presiden persatuan, ada mereka masuk dalam persatuan, mereka terpaksa pula ada yang kena pandai komputer. Mereka pun belajarlah buat komputer, buka komputer, nak pasang komputer, padahal mereka mengaji syariah, jadi ustaz dan ustazah. Tapi akhirnya bila keluar nak dapat kerja ustaz dan ustazah, mungkin ada sebahagiannya belum ada rezeki, maka mereka ada skill yang lain. Terus mereka boleh buat kedai komputer, baiki komputer, terus jadi full time. Jadi ustaz komputer langsung. Jadi ini adalah perkara-perkara sampingan yang Islam sangat ajar kita untuk meningkatkan skill kita, ya. Begitu hijrahnya. Jangan duduk dalam comfort zone saja, belajar, multidisiplinkan ilmu kita. Ya, itu dia daripada yang bahagia Dr. Ustaz kita waktu ni, ya, untuk sama-sama kita. Mungkin di waktu-waktu ini kita beri masa sedikit kepada pendengar kita untuk tanyakan soalan di talian. Waktu ini 03621515. Mungkin soalan terakhir dari siapa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Abu Ziyad. Abu Ziyad, dari Salam. Ada berkaitan juga dengan rakan Facebook tadi.
Okey Ustaz, saya nak tanyalah kalau macam tadi berkaitan dengan belanja makan kan. Jadi kalau dapat mungkin ada pemberian hadiah dan sebagainya, mungkin kita dah terpaksa terima, tak boleh nak tolak. Macam mana kita nak buat dengan hadiah tu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak buat apa dengan hadiah tu? Baik, hadiah tu kita dah sebutkan tadi, hadiah ni dah memang jadi fenomena yang dinamakan dalam Islam umumul balwa. Apabila berlakunya perkara yang ditegah, yang berlaku dengan secara kerap sangat, dinamakan umumul balwa, dan hukum pun akan menjadi sedikit ringan tapi dengan syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya hadiah ini mestilah disebutkan secara jelas oleh pemberi. Hadiah ni kami terima tapi bukan saya seorang akan menggunakannya. Kita akan gunakan sama-sama dengan staf yang lain, dan kita beritahu jelas dia tidak akan mempengaruhi apa-apa keputusan selepas ini. Ini sebagai maknanya PR bagus. Kita nak berasa lebih selesa bila berbicara dengan antara sesama lain, tapi dia tidak akan memberikan kesan kepada keputusan selepas ini, menunjukkan bahawa tidak ada unsur-unsur rasuah akan boleh terkesan dengan pemberian ini. Jadi itu kita perlu tegaskan. Dan apa yang nak perlu buat, bolehlah selepas itu bolehlah dimakan bersama-sama dengan semua staf-staf, tapi dengan pastikan bahawa apa hamper-hamper itu adalah halal. InsyaAllah. Itu paling penting sebenarnya. Dan waktu ini kita pun dah sampai ke penghujung pertemuan untuk bicara muamalat minggu ini. Mungkin sebagai penutupan, kesimpulan berkenaan dengan hijrah harta ini sendiri daripada yang bahagia Dr. Zaharudin sendiri. Silakan Dr. Baik, jadi sebagai kesimpulan kita sebutkan tadi, dalam persoalan kita nak melakukan satu anjakan, meninggalkan satu perkara yang telah pun kita biasa dapat, dan kita mungkin belum tahu dia haram, mungkin boleh tahu dia salah, belum tahu. Kalau dah tahu, mungkin ada sebagainya masih menunggu malaikat maut, saya pun tak pastilah. Jadi kita jangan menunggu malaikat maut datang kepada kita, ataupun sakit yang kronik datang kepada kita, barulah kita merasakan kita perlu membuat sesuatu. Pada ketika itu mungkin sudah agak terlambat, kerana kita tak mampu lagi nak untuk buat satu perkara yang baik. Maka oleh kerana itu perlulah dengan segera, jangan bertangguh. Sebab kita dah berikan dalam perbincangan yang lepas, Imam Al-Ghazali berkata bahawa taubat itu perkara yang alal faur, dengan segera. Cuma dalam Islam, dia segera tu maksudnya dia dah start. Walaupun dia belum maknanya buang semua, tapi dia dah start, dan dia dalam Islam dibenarkan untuk bersifat tadarruj atau gradual changes. Kita maknanya buat secara gradually, iaitulah secara beransur-ansur. Kita dah buat plan setiap bulan macam mana nak buat, maka barulah kita akan selesaikan demi sikit harta ini dan kerja-kerja ini. Maka ia diterima dalam Islam, sebagaimana juga telah pun disebutkan oleh Allah SWT banyak dalam Quran tentang, malah Allah SWT juga mengharamkan arak dengan celaan terlebih dahulu sebanyak 2 kali. Yang ketiga barulah Allah haramkan. Ada stages dia. Begitu juga dengan riba, begitu juga dengan zina. Sebab itulah zina awal-awal dulu ada masih dibenarkan nikah mut'ah, nikah kontrak. Bila sahabat-sahabat ni dah biasa, ada yang gundik-gundik dulu banyak, zina, bebeh-bebeh belaka. Tiba-tiba pergi perang, isteri tak boleh bawa, duduk seorang-seorang je, macam mana tu. Jadi masa pergi perang boleh kahwin kontrak, kemudian balik Madinah, balik diharamkan. Dia pergi pula diharuskan, balik pula diharamkan. Lepas tu haram sampai kiamat. Sebab ada stages. Maka itu yang sebelum akhir, yang terakhir sekali, sekali lagi kita nak beritahu bahawa nak berhijrah ni memang pahit. Dan Allah telah menjanjikan mugharaman kathirah, pendapatan yang besar, kalau tidak di dunia maka di akhirat. Dan Allah juga telah menyatakan sifat-sifat orang yang tidak beriman, yang mana mereka ini kalla bal tuhibbunal ajilah, mereka itu sebenarnya sangat mencintakan pendapatan-pendapatan yang segera, wa tadarunal akhirah, mereka melupakan apa yang akan mereka dapat, ataupun apa yang akan mereka tinggalkan, apa yang mereka simpan untuk akhirat mereka. Jadi kita harapkan kita tidak tergolong daripada kumpulan yang terlupa akhirat kita kerana terlampau gairah bermain dengan dunia punya harta. Wallahu alam. Semoga kita diberikan kekuatan untuk berhijrah. InsyaAllah. Dan itu tadi yang doktor nyatakan juga, kejar akhirat, insyaAllah dunia akan mengejar kita. Beri kepada anda, jangan terlampau kupuh untuk kita orang tu nak senang di dunia tapi di akhirat nanti berana, ya, bagi doktor. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada yang bahagia Dr. Zaharudin Abdul Rahman waktu ini yang telah sama-sama berkongsi dengan kita ilmu muamalat untuk tahun baru ini, ya, pembuka tahun baru kita bersama dengan beliau. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi dari masa doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kepada anda, tentunya teruskan kesetiaan anda bersama kami tentunya di pilihan utama anda, Radio Institut Islam Malaysia, IKIM FM. Bicara muamalat bersama itu tadi telah dibawakan kepada anda oleh IKIM FM, pilihan utama anda.